Hai anak-anak, jom santai bersama cikgu. Kita buat ulang kaji RBT tingkatan 1 bab 2. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke channel Cikgu Niza. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji RBT bab 2 bagi tingkatan 1. Anak-anak jangan lupa catatkan segala isi penting, jadikan nota ringkas anda berguna untuk ulang kaji. Mari kita mulakan. Okey. Aspek penting yang perlu kamu ingat, pertama adalah definisi, ya. Yang kedua, penjanaan idea reka bentuk. Ketiga adalah pengurusan projek reka bentuk. Seterusnya adalah langkah pelaksanaan projek. Penyediaan anggaran kos, ini penting. Kemudian anggaran kos tadi kita melihat kepada konsep SMART. Dan akhir sekali, apakah formula yang ada di dalam konsep SMART? Okey, kita akan lihat satu persatu dari segi definisi, ya. Ada 4 definisi yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah pengurusan projek reka bentuk, ya. Aktiviti yang melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek, ya. Itu 3 perkara penting di dalam pengurusan projek reka bentuk. Okey, yang keduanya adalah skop kerja. Apa itu skop kerja? Ya, terdiri pada 2 perkara penting, iaitu skop produk. Okey, kalau cikgu ambil satu contoh produk ini, ya. Okey, kalau skop produk maknanya dia melihat dari segi kualiti, ya, ciri dia, fungsi reka bentuk dia, ya, itu adalah skop produk. Yang kedua adalah skop projek. Skop projek ini melibatkan kepimpinan dan pengurusan semasa projek dilaksanakan ataupun dijalankan. Okey, definisi yang seterusnya yang perlu kamu tahu adalah tempoh masa, ya. Apa itu tempoh masa? Itu peruntukan waktu yang ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu produk. Contohnya produk tadi dikehendaki siap dalam tempoh 2 bulan. Jadi dalam tempoh itulah yang perlu kita siapkan, ya. Tempoh masa ni penting, ya. Yang seterusnya adalah kos projek, ya. Kos projek itu peruntukan keuangan bagi mengendalikan projek tersebut, ya. Terdiri pada kos bahan, kos upah, kos overhead dan lain-lain, ya. Okey. Kita lihat seterusnya. Penjanaan idea reka bentuk. Apa itu penjanaan idea reka bentuk? Yang pertama, meniru alam sekeliling tukar menjadi kepada bentuk produk, ya. Kalau dalam buku teks kamu lihat sarang burung ditukar menjadi buaian, ya. Macam-macam produk yang ada kita lihat, dia meniru keadaan alam sekeliling, ya. Okey, yang kedua, menterbalikkan fungsi sesuatu alat, ya. Dalam buku teks menunjukkan tayar kereta, setelah digunakan, tak digunakan untuk membuat apa? Digunakan untuk menanam pokok, ya. Okey, dan seterusnya adalah menukar saiz objek. Apa menukar saiz objek ni? Ya, saya beri contoh satu. Ni, ya. Ini adalah bentuk rumah, ya. Rumah besar, ya. Ditukar saiz jadi kecil, boleh jadi bentuk untuk tabung. Ya, jadi satu produk, ya. Okey. Seterusnya adalah menterbalikkan kedudukan. Ini banyak sekarang, ya, sebab dia boleh jadi banyak fungsi. Contohnya baju sweater, ya, kita pakai
Di luar mungkin warna biru, dalam warna oranye. Kalau kita terbalikkan pun boleh guna warna oranye. Jadi dah boleh gunakan dua fungsi di situ ya. Okey. Seterusnya adalah langkah pelaksanaan projek. Apa langkah-langkah pelaksanaan projek ya? Pertama adalah perancangan, kedua penjadualan, dan ketiga adalah pengawalan. Ini adalah langkah-langkah projek. Okey, seterusnya macam mana pengurusan projek reka bentuk ya? Pertama adalah perancangan aktiviti projek tersebut dirancang dengan baik. Kedua, menyediakan plan ataupun lukisan reka bentuk projek. Ini lakaran yang kita buat ya. Sebab kita perlu dapat gambaran awal. Apakah projek yang ingin kita hasilkan. Yang ketiga, menentukan bilangan produk. Ini penting untuk pengiraan kos. Keempat, mengawal selia sumber yang terhad ya, supaya kos kita tadi menepati apa kehendak pelanggan tersebut. Dan akhir sekali adalah mengawal pelaksanaan. Okey. Seterusnya adalah penyediaan anggaran kos ya. Okey, ada dua kaedah yang boleh digunakan. Satu, kaedah unit ataupun kuantiti. Kaedah ni cepat ya, tapi tak begitu tepat ya. Contoh cikgu ambil satu produk ya. Ini produk, katakan kita nak menghasilkan bekas seberguna ini ya. Kalau kita buat pengiraan kaedah unit kuantiti, kita cuma anggarkan okey, kos dia adalah RM10. Kita hendak menghasilkan 100 unit. 10 kali 100 jadi RM1000 ya, kos pengeluaran kita ya. Okey, tapi kalau kita menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah SMART, dia lebih terperinci dan tepat sebab kita akan kira kos setiap satu ini dan kita juga akan mengira kos-kos yang lain ya. Kos elektrik yang kita gunakan ya, kos air ya, termasuk ya, pengiraan akan jadi lebih tepat ya. Okey, sekarang kita lihat kepada konsep SMART. Yang dikatakan apa itu konsep SMART ya? SLP ataupun spesifik ya, iaitu tujuan atau sasaran yang jelas. Siapa yang akan membeli produk ini ya? Jadi kita akan menghasilkan satu yang memenuhi kehendak pelanggan kita ya. Okey, yang kedua measurable, measurable, iaitu boleh diukur. Macam mana boleh diukur? Ya, iaitu pencapaian projek yang boleh diukur seperti agihan keuangan dalam kos yang kita buat pengiraan. Okey, seterusnya A boleh dicapai, iaitu maksudnya sasaran projek harus boleh dicapai mengikut kemampuan dari segi wang dan tenaga ya. Itu sebab kita kena buat pengiraan kos supaya kita tidak rugi dalam menghasilkan produk tersebut. Okey, yang seterusnya adalah R realistik ya. Elakkan sasaran terlalu tinggi yang tidak mampu dicapai dengan usaha kita ya. Okey, seterusnya ialah tempoh yang ditetapkan ya. Itu adalah masa dan sumber keuangan yang mencukupi untuk menyiapkan projek. Ini penting ya dari segi masa, supaya apabila pelanggan datang untuk mengambil produk yang telah dia tempah, maka produk tadi telah pun siap mengikut masa ya. Okey, sekarang kita lihat formula SMART ya. Okey, formula SMART ya. Okey, yang perlu kamu ingat adalah kos pengeluaran ya. Iaitu kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead ya. Kedua, kos upah. Apa itu kos upah? Kos upah iaitu bilangan pekerja darab berapa ringgit sejam darab jam darab hari bekerja. Okey, yang ini pelajar perlu hati-hati ya dalam buat pengiraan kos, sebab pengiraan kos ni kita akan buat daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 ya.
Okey, bilangan pekerja jangan terlalu ramai. Kalau terlalu ramai, maknanya kita akan rugi kena bayar gaji pekerja. Untung yang kita dapat lebih hanya untuk bayar gaji pekerja. Jadi hati-hati bilangan pekerja. Kemudian berapa ringgit sejam? Berapa ringgit yang kita boleh peruntukkan tu yang ni ramai anak-anak main letak saja. Tidak boleh macam itu Kita kalau nak buat pengiraan, biasanya kita akan ambil berapa ringgit kadar upah minimum Sekarang ni kadar upah minimum adalah RM1,200 Jadi kalau RM1,200 kita bahagikan, katakan dalam sebulan lebih kurang 26 hari bekerja. Jadi 1,200 bahagi dengan 26 hari bekerja, lebih kurang RM46 lah dapat Okey, itu untuk 26 hari bekerja. Kita bahagi pula dengan satu hari lebih kurang 8 jam bekerja, bahagi 8. Maknanya 1 jam bekerja minimum kita akan beri adalah RM5.76 ataupun kita genapkan RM5.80 jangan main letak je nak bagi RM3 lah, nak bagi RM2 dah. Tak boleh macam itu, sebab upah ni adalah hak pekerja Okey. Seterusnya adalah cost overhead. Cost overhead adalah jumlah bil-bil yang lain yang diperuntukkan contohnya semasa kita membuat produk tersebut, dah tentulah kita akan mengguna air untuk mencuci tangan. Air tu pun kita kira sebagai cost. Kita guna elektrik untuk menjahit tadi, kita guna mesin jahit menggunakan elektrik, itu pun kita akan kira bil-bil telefon, semua bil itu kita ambil kira berapa Kemudian yang akhir sekali, harga jualan. Okey, harga jualan adalah kos pengeluaran tambah dengan untung yang dikehendaki. Untung yang dikehendaki tu ikut kita lah biasanya 50% ke atas. Okey, itu sahaja untuk bab 2 bagi tajuk pengurusan projek. Jadi cikgu harap nota yang cikgu beri tadi pelajar ambil untuk jadikan sebagai nota ringkas. Mudah anda untuk mengingat apa pelajaran yang telah dipelajari semasa di tingkatan 1 bab 2, iaitu pengurusan projek. Okey. Sekiranya video saya ini baik untuk semua, harap digunakan dengan cara yang baik. Jangan lupa like, subscribe, share. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, like, share dan subscribe.